Assalamualaikum kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya akan berkongsi sedikit cara macam mana kita nak menggunakan video editor, iaitu Windows Movie Maker yang ada dalam laptop kerja kita yang menggunakan Windows Operating System. Okey, apa yang kita boleh buat dengan menggunakan Windows Movie Maker ni dalam kita punya PNP? Pertama sekali, kita boleh hasilkan video kita sendiri yang kita rakam menggunakan telefon bimbit ataupun kamera kita yang lain. Dan yang kedua, kita boleh buat suntingan ataupun editing daripada mana-mana video yang sedia ada yang kita muat turun daripada website. Contohnya macam YouTube. Macam saya biasa saya akan cari video yang berkaitan dalam saya punya subjek, saya akan download dan saya akan letakkan dalam slide. Dan kadang-kadang dalam video tu ada part-part yang kita tak nak dan kita boleh potong ataupun kita boleh cut. Okay, nak cut tu kita boleh gunakan Windows Movie Maker. Tak perlu nak download software lain untuk kita edit video, just gunakan software yang ada sahaja dalam laptop kita. So dia lebih mudah, simple dan elegan. So jom tengok macam mana. Okay, yang pertama sekali kita klik button Windows di bawah ni dan cari Windows Movie Maker di All Program. Okay, kita select All Program dan kita akan nampaklah terus ni Movie Maker ni. Dan sekiranya tak jumpa, search dekat search engine Movie Maker. Ok, dah ada, klik saja. Jadi ini ialah paparan Windows Movie Maker. Ok, yang pertama sekali kita nak masukkan video ataupun gambar yang kita ada. Ni button dia di atas ni, klik saja. Select folder yang kita simpan media kita tu. Ni contoh. Nak select beberapa pun boleh just tekan Ctrl Hold select berapa media yang kita nak masukkan. Ok, ni saya nak masukkan gambar dulu. Tekan saja open dan dia akan appear di sini. Ini ialah timeline untuk Windows Movie Maker ni dan kita boleh tarik benda ni so bila kita tarik, yang bawah ni pun dia bergerak lah. Dia menunjukkan timeline bagi gambar tu. Timeline punya view ataupun thumbnail ni kita boleh ubah. Pergi sahaja dekat bahagian view, thumbnail size. Pilih kita nak size yang macam mana. Ini besar lah, jadi kita nampak apa klip yang kita masukkan dalam timeline tu. Saya lebih prefer yang kecil supaya saya nampak dia lebih panjang. Okay, seterusnya saya masukkan video tadi. Dia akan pergi ke sebelah gambar ni. Okay, ini timeline untuk video. Duration video tu dia akan tunjukkan sekali. Duration total video kita ni dekat sini. Jadi dua media saya masukkan ni, duration bagi video ni ialah 5 minit 22 saat. Okay, ni cara untuk masukkan media. Lepas masukkan media, kita nak masukkan dia punya title, dia punya tulisan lah dalam kita punya video ni. Untuk masukkan tulisan, lihat dekat bahagian tab home yang kita boleh nampak ada title, caption dengan kredit. Title ni untuk tajuk video kita, biasanya dia akan muncul di depan sekali daripada media-media yang kita dah masukkan dalam timeline ni. Caption ni kita boleh letak tulisan di antara gambar ataupun media yang kita masukkan. Dan kredit ialah tulisan yang terakhir sekali. Ok, lihat dulu pada title. Klik title. Ok, dia akan keluar. Inilah My Movie ni kita punya tajuk, title movie kita dan dia akan appear dekat depan media kita ni. Edit saja. Okay, dan kita boleh gerak-gerakkan tulisan ni, nak letak dia di mana-mana yang kita suka lah, selagi boleh. Untuk ubah font dia, ubah sahaja di sini nak ubah tulisan. Kita nak ubah size pun, kita lihat di sinilah. Okay, ni contoh.
Okey, dah puas hati, tak payah buat apa-apa, klik sahaja mana-mana. Kalau nak tengok preview video kita, tekan sahaja play. Dia akan keluar macam ni. Okey, untuk animation ni sekarang ni kalau kita lihat, dia punya tulisan tu dia fade lepas tu dia appear makin besar. Kita boleh pilih template yang sedia ada ni dekat atas ni yang saya tunjuk ni Kalau nak gunakan yang ni, okey, boleh tengok preview dia macam mana. Yang ini dia ada fancy sikit lah, ataupun macam ni macam ni. Banyak lagi lah, terpulang pada kita suka yang mana. Nak tengok lagi lain option, klik saja bahagian arrow bawah ni dan ni. This is all the option lah untuk kita letak transition ataupun animation dekat kita punya title tu. Ni okay, saya nak pilih ni lah. Selepas kita masukkan title dalam kita punya video ni, kita nak masukkan subtitle dekat media-media yang kita masukkan ni. Contoh, kita select media mana kita nak letak caption ataupun subtitle. Kita klik pada caption. Dia akan keluar di bawah ni. Contoh ok, dah masuk kan, dia akan muncul putih. Kita still lagi boleh edit tulisan ni, nak bagi dia terang macam mana, semua kita lihat dekat sini lah. Ni contoh-contoh. Nak bagi dia hitam, boleh bagi dia hitam. Nak boldkan dia, nak besarkan dia, semua boleh. Dan kita boleh alih-alih juga di mana-mana tempat yang kita nak. Alright, settle. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak letak audio kita sendiri di dalam kita punya video. Ok, kita tengok bahagian atas ni record narration. Kalau kita nak ubah video yang sedia ada ni, kita nak letak kita punya suara sendiri, kita boleh mutekan video ni. Ok, cara kita nak mutekan video yang sedia ada, kita klik dekat media yang kita nak mutekan tu, double klik, dia akan muncul, dia akan tunjukkan tab edit ni. Dan lihat dekat bahagian video volume, klik dekat sini dan kita pilih ni, bawah sekali simbol tak ada suara ni. Ok, bila dah klik, try tekan play, dia tiada suara. Kalau kita ubah semula, nak bagi dia ada suara, ubah saja di sini, tekan play. Ok, dia ada suara. Okay, saya tak nak suara dia, saya nak mutekan dia. Ok, cara kita nak letak kita punya audio dalam video ni, kita klik dekat record narration. Record narration ni then dia akan keluar narration tab dan klik record. Tekan record dan dia akan keluarlah benda ni. Ok, ni tadi saya dah record dia tak boleh double record audio menggunakan dua apps yang berlainan. Ni yang saya dah masukkan audio, kita tengok macam mana. Video ini menunjukkan Patricia mempunyai kebun sayur dan beliau mengamalkan kaedah pengawalan secara organik ataupun secara natural. Dalam video ni dia akan menerangkan cara-cara untuk mengawal serangga secara natural dan organik. Ok, itu dia. Sekiranya video kita ni terlampau panjang dan kita hanya nak beberapa scene sahaja yang berkenaan, so kita boleh cut dia. Contoh kita drag sahaja garis ni dekat bahagian, dekat part mana yang kita nak cut. Contoh saya nak cut bahagian sinilah contohnya. Dah select ni, kita boleh double klik, tekan split, so dia akan potong. Ni kita nak delete boleh, nak biarkan boleh, dan nak select media di antara ni pun boleh juga.
Contoh saya nak selitkan title lain lah di antara dua media yang saya dah split ni. Masukkan title, ok, so dia akan pergi di antara dua media ni. Ok, contoh yang kita nampak lah media yang kita dah select tadi. Kalau nak buang media, kita boleh tekan delete saja. Select media ni, tekan delete dekat kita punya keyboard. Jadi dia akan hilang. Seterusnya untuk fungsi snapshot. Di sini snapshot. Snapshot ni dia lebih kurang macam screenshot, yang mana kalau kita nak capture screenshot daripada media video yang kita masukkan. Contoh seperti macam ni Nak snapshot yang mana? Ok, pilih dulu. Kita gerakkan garisan ni dekat time yang mana dan kita cut dulu. Kita split dulu. Ok, dah split. Kita nak snapshot yang ini. Kita tekan snapshot, save. Ok, ni dia dah keluar kat tepi ni. Dia tak sambung dekat bahagian kita cut tadi tu. So kita boleh drag sahaja untuk selitkan dia di antara media yang kita dah split tadi. Ok, apa tujuan dia? Biasa macam ni, macam kita nak tunjukkan kita nak letak teks ke di antara video ni sebelum video tu bermula. Contohlah macam ni, kita nak insert caption di sini. Caption ni pun kita boleh drag dia dekat line, dekat media mana kita nak letak dia. Ok, contoh macam ni. Kita ubah warna, besarkan sedikit, tarik. Ok, letak bawah ni lah. Ok, done. Playback. Lambat pula. Ok, ni dia akan jadi macam ni. Dia freeze dulu, baru dia akan continue. Seterusnya kita tengok tab animation di atas ni, sebelah tab home. Animation ni ialah transition daripada media ke media yang kita masukkan. So nak tengok preview dia, kita gerakkan cursor sahaja dekat mana-mana. So kita boleh lihat lah dia punya preview, bagaimana bila media ke media tu berubah, dia punya transition dia. Nak apply macam mana, klik saja. Double klik pun boleh. So dia akan apply. Dia dah masuk dah ni. So bila kita nampak dia ada simbol segitiga kecil ni, dia dah masuk. Tekan saja play dan kita akan nampak dia punya transition tu. Ok, tu. Di dalam tab animation di sebelah kanan atas ada pan and zoom. Pan and zoom ni fungsi dia macam mana? Kita select dulu mana-mana bahagian media yang kita nak tengok dia punya preview. Ok, alihkan cursor. Ok, so macam tu view dia. Media kita tu bergerak lah ke atas ke bawah mengikut template dekat dalam pan and zoom yang sedia ada ni. Ni option dia. Nak macam mana? Nak dia pusing sikit, nak dia bergerak ke sana sini, klik saja, dia akan apply lah. Ni simbol ni nampak ni. Ok, bila kita tekan play, dia dah ada. Untuk video effect, sebelah tab animation, klik video effects. Sini ada option-option dia. Kalau kita alihkan cursor dan kita nampak preview dia dekat media yang kita masukkan ni. Ni dia. Gerakkan saja cursor. Kalau kita nak rasa artistik sedikit untuk still image, untuk video yang kita masukkan, kita boleh select ni dan dia akan ubahlah dekat media kita tu.
Okay, ni contoh antara template yang ada. Ni alright, kalau nak guna, double klik saja, dia akan masukkan dalam media. Project tab. Sebelah visual effect, kita ada project tab. Project tab ni di mana kita boleh emphasize narration, emphasize video, alihkan cursor, dia akan bagi tahu untuk apa ni sebenarnya. Macam emphasize narration, make the narration louder than the video sound or music. Untuk emphasize video, make the video sound louder than the music or narration. So kita tengoklah kita punya keutamaan yang mana. Nak suara narration lebih kuat ataupun suara audio lebih kuat, kita select saja. Untuk kita masukkan music background, kita pilih dekat home tab tadi and klik add music. Add music. Pilih dekat mana folder kita letak music tu, select and open. Ni so dia punya bar ni kalau hijau, so hijau ni maksudnya ialah background music, kalau orange ialah narrator, dan kalau purple cair ni ialah subtitle ataupun tulisan. Dan kita boleh drag lah dekat mana kita nak letak music tu, kita nak dia start dekat mana, dekat media mana. Simply drag sahaja. Review. Video ini menunjukkan Patricia mempunyai kebun sayur dan beliau mengamalkan kaedah. Untuk trim video kita ataupun media kita, kita klik dekat edit tab ni dan kita akan nampak paparan seperti ini. Klik dekat media mana kita nak trim tu. Untuk trim ni dia especially video media. Klik dan klik trim tools, dia akan tunjukkan paparan seperti ini. Ini ialah start dia. Kita nak video ni dia start dekat mana daripada media ni. So saya nak dia start dekat sini contohnya, dan dia end dekat sini. Jadi bila saya tekan save trim ni, bahagian sini dan sini dia akan delete. Dia hanya akan ambil bahagian sini sahaja. Ni contohlah ni. Kita tekan play dan kita tekan save trim. Bila kita play dekat media ni tadi, kita tengok dia terus pergi ke sini. Yang kita trim tadilah. Okey, untuk kita letak kredit dalam video kita, klik home tab ni dan klik kredit. Okey, kita type saja nama kita kat sini. Dan okay, dia dah ada dekat situ. Kita preview okay, so macam tu. Bila kita dah selesai buat editing, kita nak save kita punya video, kita klik dekat save movie di bahagian atas sebelah kanan ni. Klik dan dia akan tunjukkan beberapa option kita nak save video kita, size yang macam mana dan quality yang macam mana. Ok, gerakkan cursor sahaja, dia akan tunjukkan lah dia punya estimated file size. Ni 720 resolution, ini yang HD punya dan sebagainya. Ok, klik dan kita lihat dia punya format video MP4 dan tekan save. Tekan save, dia akan save. Sekiranya tuan-puan hendak upload video tuan-puan ke media sosial, boleh klik terus dekat bahagian atas ni, ditunjukkan ni OneDrive, dia ada Facebook, YouTube, Vimeo, Flickr dan sebagainya. Klik saja, follow saja arahan dia dan dia akan automatically akan upload dalam social media.
bila dah selesai kita buat kita punya editing semua, tengok dekat bahagian auto movie themes ni. Ini contoh-contoh template movie themes yang dah ada. Kalau kita nak bagi kita punya video ni nampak gempar, fancy, kita select saja, kita tekan, dia akan auto fill dalam kita punya media tu. Ni dia punya preview lah kalau saya select yang ni. Cantik kan? Video ini Ini antara contoh yang lain. Dan ini dan sebagainya lah. Mudah saja. Macam mana? Senang kan nak gunakan Windows Movie Maker tu? Dia senang sebab fungsi dia basic saja. Namun terdapat beberapa kekurangan dalam Windows Movie Maker ni. Pertama sekali ialah kita tak boleh nak letak multiple subtitle dalam satu media yang kita letak dalam kita punya timeline tu. Contoh kalau kita dah letak title, kita tak boleh letak title yang lain dekat dalam satu media yang sama. So itu kelemahan dia. Sama juga dengan dengan muzik pun. Dah letak muzik dekat satu media tu, tak boleh lagi letak muzik dekat media yang sama. And then overlay, nak overlay media. Contoh kita ada beberapa gambar, nak letak multiple image dekat satu timeline masa yang sama pun tak boleh juga. So itu antara kelemahan dia lah. Tapi tidaklah penting sangat apa benda tu. Kalau kita nak buat movie yang standard macam Hollywood movie tu, then tak boleh lah nak gunakan Windows Movie Maker ni. Kalau untuk PNP, saya rasa memang sangat bagus lah untuk gunakan Movie Maker ni. Sebab dia simple, kita pun tak pening kepala dan mudah. Nak nampak elegan pun boleh. Gunakan saja template movie yang dah ada dalam tu. Okay? So saya harap perkongsian ni dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya ada soalan ke apa, boleh PM saya personal lah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.